Jari jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti, hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi, aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Malam ni, aku nak berkongsi satu rahsia yang berlaku di kampung kami, dikenali sebagai Kampung Lata Bukit. Sebuah kawasan perkampungan yang sunyi, terpencil dan terletak jauh di atas bukit. Kisah ni berlaku semasa aku berusia 17 tahun. Hari ini, aku sudah berusia 41 tahun. Jadi kisah ni sudah berlaku 24 tahun yang lalu. Biasalah kehidupan kampung ni aman, tenang. Tidak sehingga kekecohan berlaku semasa kematian ketua kampung kami yang juga waris pengasas kampung, dikenali sebagai Tok Asmat. Tok Asmat adalah seorang lelaki tua, pendiam dan penuh misteri. Rumahnya besar, usang, terletak di hujung kampung jauh dari rumah-rumah yang lain. Dia tinggal seorang diri kerana keluarganya sudah lama tiada. Dulu sebelum aku lahir, menurut penduduk kampung, Tok Asmat ni tidaklah pendiam mana. Hanya selepas kehilangan misteri keluarganya, perangai dia berubah. Tiada siapa yang tahu apa yang terjadi dengan keluarga Tok Asmat. Tiada siapa yang berani bertanya. Sejak dari itulah, Tok Asmat hidup berseorangan, kesunyian, hanya duduk di atas bukit. Sehinggalah dia meninggal dunia, barulah terbongkar semua cerita. Semasa Tok Asmat ditemui, dia terbaring sendirian di atas katil tanpa ada sesiapa di sisi. Wajahnya kelihatan bersedih. Semasa dia menghembuskan nafas terakhir, ada sesuatu yang membelenggu hati dia. Orang kampung kemudian berkumpul mengebumikan Tok Asmat. Selepas pengebumian sebagai tanda hormat untuk kali yang terakhir, orang kampung sepakat untuk membersihkan rumah dia. Walaupun Tok Asmat tiada waris, tapi dia ada seorang saudara bernama Pak Ali. Mereka tidak pernah rapat sebab Tok Asmat lebih suka bersendirian di rumahnya. Dan memandangkan Pak Ali satu-satunya yang mempunyai kaitan darah, maka dengan itu dia ditugaskan untuk menguruskan barang-barang peninggalan Tok Asmat. Kalau dibiarkan begitu sahaja, risau kalau ada yang memecah masuk ataupun ianya rosak begitu sahaja. Pak Ali kemudian mengajak aku dan beberapa orang kampung untuk membersihkan rumah Tok Asmat. Inilah kali pertama aku dan beberapa rakan lain lagi akan masuk ke dalam rumah Tok Asmat. Sewaktu melangkah masuk, perasaan sedikit berdebar. Kami melihat sekeliling rumah penuh dengan habuk, barang-barang lama bertaburan, kertas-kertas lama bertebaran di lantai. Bau lembab menusuk hidung. Di fikiran kami, mungkin sebab usia Tok Asmat yang sudah lanjut, dia tidak lagi berupaya membersihkan kawasan rumah yang besar tu. Di dinding kayu tergantung gambar-gambar keluarga Tok Asmat yang hilang belasan tahun dahulu. Semasa kami sibuk membersihkan, tiba-tiba kami terdengar sesuatu, bunyi bisikan halus. Bisikan tu perlahan, ibarat jauh dari kami, tapi pada masa yang sama kedengaran dekat. Aku berhenti memandang ke sekeliling, tapi tak nampak sesiapa selain daripada kami. Awal-awal tu aku ingat aku seorang je yang dengar, tapi rupanya yang lain pun dengar bunyi yang sama. Mereka kelihatan tergamam, wajah mereka penuh dengan tanda tanya. Kami berpandangan sesama sendiri. Semakin lama semakin bunyi bisikan tu jelas. Kami cuba dengar betul-betul suara tu dari mana. Dengar punya dengar. Rupa-rupanya bunyi tu datang dari bawah lantai ruang tamu rumah Tok Asmat. Betul-betul tepat di bawah permaidani tua yang lusuh. Kami berpandangan sesama sendiri sebelum salah seorang rakan bernama Aman mengangkat perlahan-lahan permaidani itu. Di bawah permaidani itu, kami melihat satu pintu kecil yang berat, penuh dengan karat, seolah-olah sudah lama tidak dibuka. "Ha, buka," kata Pak Ali kepada Aman. Aman yang walaupun wajahnya penuh ketakutan, dia mencapai tombol pintu. Dia menarik tombol pintu tu. Kami semua masa tu rasa tak sedap hati. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang buat kami ingin tahu apa yang ada di bawah pintu tu. Setelah Aman membuka pintu tu seluas-luasnya, kami melihat ada tangga batu yang berlumut turun ke satu ruangan yang gelap gelita.
Kami berpandangan sesama sendiri. Berbekalkan lampu suluh di tangan, kami turun perlahan-lahan. Semakin jauh kami turun, semakin terasa sejuk dan suasana terasa kelam. Di hujung tangga, kami sampai di satu ruangan yang besar, luas, kosong dan sunyi. Di tengah-tengah bilik tu ada satu perigi tua. Batu bata yang mengelilingi perigi itu ditumbuhi dengan lumut yang tebal. Permukaannya nampak retak di sana sini. Kami berpandangan sesama sendiri sebab tidak menyangka ada satu perigi di bawah rumah Tok Asmat. Bunyi bisikan yang kami dengar tadi semakin jelas. Kali ini kami tahu dan yakin ia datang dari dalam perigi. Walaupun begitu, di mulut perigi ditutupi oleh sebuah kayu yang sangat tebal. Mahu tak mahu, kami kena tengok juga ada apa di dalam perigi itu. Dengan sedaya upaya, kami mengalihkan kayu yang berat tu. Tolak punya tolak. Akhirnya penutup kayu itu terjatuh dan terhempap ke lantai, membuatkan seluruh bilik bergema. Kami kemudian mendekati lubang perigi menjenguk ke dalam. Di sinilah berlaku satu kejadian ganjil. Bila kami melihat bayangan diri kami sendiri berada di dasar perigi. Tapi wajah kami yang berada di situ nampak ketakutan, ibarat minta dilepaskan. Pak Ali kemudian berkata, memang betullah kisah legenda tu. Perigi ini memang wujud. Kami pantas memandang Pak Ali dan tanya, kenapa dengan perigi ni Pak Ali? Kata Pak Ali cemas, sudah tutup perigi ni semula cepat. Kami yang keliru cuba untuk mengangkat penutup perigi yang berat tu, tetapi ia tidak beralih walau seinci pun. Suara bisikan dari dalam perigi semakin kuat dan kuat. Kini ia bertukar menjadi suara binatang mengaum. Ibarat bunyi itu sedang memanjat perigi menuju ke atas dan cuba untuk keluar. Disebabkan terlalu takut, kami melarikan diri dari situ dan keluar dari rumah Tok Asmat. Sedar tak sedar kami dah berada jauh dari rumah tu dan kami perasan Pak Ali tiada bersama kami. Bermaksud dia masih lagi berada di dalam rumah tu. Kami apalagi lintang pukang berlari ke arah orang kampung dan menceritakan apa yang terjadi. Waktu inilah kisah misteri perigi lama rumah Tok Asmat terbongkar. Diceritakan oleh orang-orang tua kampung. Menurut mereka, suatu ketika dahulu ada satu legenda tentang perigi yang terletak di puncak bukit. Kononnya, semasa perkampungan ini dibuka dulu, pengasas kampung, iaitu keluarga Pak Asmat, ada membuat perjanjian dengan makhluk yang tinggal di dalam perigi itu. Kawasan perkampungan boleh dibuka dengan syarat penduduk kampung harus menjaga perigi itu dengan baik. Tapi, dari tahun ke tahun permintaan makhluk yang tinggal di dalam perigi itu semakin pelik. Benda tu mula meminta benda yang bukan-bukan seperti korban seorang manusia. Satu persetujuan yang tidak pernah dipersetujui di antara mereka. Kalau permintaan ini tidak dituruti, maka makhluk yang tinggal di dalam rumah tu akan memporak-perandakan penduduk kampung. Menurut orang-orang tua kampung lagi, sebenarnya kehilangan keluarga Tok Asmat bukanlah kebetulan, tetapi Tok Asmat sendiri yang mengorbankan satu persatu ahli keluarganya semata-mata untuk menjaga kesejahteraan orang kampung. Walaupun terkejut mendengar kisah daripada mereka ni, ada satu benda lagi yang perlu kami buat. Pak Ali masih lagi belum kembali. Keesokan harinya barulah pencarian dilakukan, tapi dia hilang tanpa jejak. Malah pintu masuk turun ke perigi pun kami tak jumpa di mana-mana, seolah-olah ia dirahsiakan dari pandangan. Kami yang menceritakan kisah ini dianggap gila dan sekali lagi ia dianggap sebagai kabar angin oleh orang-orang kampung yang lain. Walhal itulah pengalaman yang kami betul-betul lalui dan disahkan oleh orang-orang tua kampung. Semenjak peristiwa tu, rumah Tok Asmat menjadi usang di atas bukit. Dia dibiarkan kosong, terkunci. Penduduk kampung dilarang untuk pergi ke situ. Kisah Pak Ali yang hilang dan legenda perigi yang dihuni makhluk gaib menjadi sebuah kisah legenda yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya sebagai peringatan supaya tiada siapa yang pergi ke rumah Tok Asmat. Kisah ini tidak berakhir di situ. Menurut orang-orang kampung, kehilangan Pak Ali bukanlah kebetulan. Disebabkan Pak Ali mempunyai darah dan susur galur keturunan yang sama dengan Tok Asmat, iaitu keturunan pengasas kampung, dia kemudian dipilih untuk menjadi penjaga terakhir perigi itu. Mungkin itulah kenapa Tok Asmat kelihatan resah gelisah semasa dia ditemui meninggal dunia. Mungkin sebab dia tahu
tiada sesiapa yang akan menggantikan dia menjaga perigi itu. Tapi akhirnya Pak Ali yang menjadi pengganti. Seringkali diceritakan roh Pak Ali kelihatan mundar-mandir di sekitar rumah Tok Asmat seakan menggantikan Tok Asmat menjadi penjaga, memastikan tiada sesiapa yang mendekati atau menjadi korban. Kini rumah Tok Asmat bukan sekadar rumah usang di atas bukit, ia menjadi satu rahsia gelap di kampung Bukit Lata.